daripada sebelah low flow pump ni. Low flow pump ni mungkin dia punya maintenance dia rendah. Tengoklah dia punya karakteristik untuk setiap pump tersebut. So yang kemudiannya kita ada pressure reducing valve. Okay, so ini ada dia punya uh, diagram dia. Okay. So kegunaannya adalah to maintain and to reduce pressure in specific location of hydraulic system. Okay. So dalam keadaan awal dia adalah dalam keadaan tertutup macam ni. Terbuka. Okay. Dia boleh lepas. Okay. So kalau katalah kat sini nilai pressure dekat line ni makin naik, okay, makin naik, pressure ni makin naik. So pressure ni akan tolak masuk ke bawah ni, pilot line ni dia akan tolak. Bila tolak dia akan tertutup. Bila tertutup maksudnya sistem tu dah terhalang lah. So tak ada jalan. So dekat sini pressure tu dah makin mula-mula tadi nak naik. Bila dia tutup, makin tutup, so dia akan rendah balik. So tu kata to maintain to maintain and reduce pressure in specific location hydraulic system. Okay. Sama dekat sini, ni contoh dia. Katakanlah kita ada dua jenis silinder. Okay. Silinder 1 dan juga silinder 2. Okay. Pressure reducing valve. Okay, dia punya application dia. Katalah silinder 1 dan 2 ni dia punya requirement dia tu berbeza. Macam silinder 1 ni mungkin dia punya tekanan atau force yang nak perlukan ni adalah tinggi. Yang ni tekanan dia rendah je. Okay, contohnya macam yang ni dia nak buat clamping. Okay, kata kita satu sistem dekat kilang, dia nak clamp dulu kita punya workpiece tu. Bila nak clamp tu maksudnya kena kuat lah, tak boleh daya yang ringan. Kalau ringan ni maksudnya dia akan lari kan. So yang pertama ni nak clamp, yang kedua ni baru dia mungkin dia nak drilling ke, nak tebuk ataupun nak bending ke, nak stamping ke. Okay. So dia dah ada requirement yang berbeza. Okay, specification yang berbeza. Yang ni mungkin katalah 3000 PSI dia perlukan. So yang ni mungkin dalam 2000 PSI. Okay. Sebab kita tak boleh tinggi-tinggi. Kalau tinggi-tinggi nanti kalau buat bending kan kita nak bengkokkan ke ataupun nak buat stamping, workpiece kita mungkin jenis yang lembut, material yang lembut. So kalau kita punya daya tu terlampau tinggi, terlampau kuat, so mungkin dia akan rosak lah atau pecah. So dia kena set. So dekat sini pressure relief valve ni dalam sistem kesemua ni dia boleh kawal sehingga 3500 PSI. Lebih daripada 3500 tu dia akan masuk ke tank. Okay, so kita punya sistem ni dalam keadaan 3500 lah sampai sini. Okay. So bila sampai sini, dia jalan sini. Okay, dia jalan. Katalah sini start. Okay, sini start. So kat sini dia dah set. Bila dia masuk sini adalah 3500. Okay. Automatic nilai ni tadi dia akan back pressure balik ke belakang. Okay. So tadi dia masuk dalam ni, dia akan turun, tolak balik dia punya piston ni supaya dapat menutup outlet tu. Okay. Yang lain ni. So dia akan tolak. Jadi dalam keadaan tadi normally close normally open, saya dah terbuka. Ni dia dah close. Maksudnya dia dah terputus. Okay, bila terputus maksudnya mungkin sebelum dia terputus tu dia dalam keadaan sikit-sikit lah. Sikit tu dia punya pressure tu akan makin berkurang. Okay, dia akan turun 3000. Kemudian dia akan dapat 2500. Last sekali, yang paling akhir sekali akan dapat 2500. So line ni cuma supply sebanyak 2500 PSI saja. Yang lebihan tu dia akan balik ke tank. Itu kegunaan dia lah. Itu maksudnya pressure reducing valve. Okay, ini pula adalah sequence valve. Sequence valve ni maksudnya kita ada dua silinder juga, tetapi silinder tu bergerak ikut nilai pressure yang kita dah setting. Contohnya macam ni. Okay, kita ada dua circuit 1 dan circuit 2.
Beza circuit 1 ni kita pasang sequence valve sebelum silinder B. Untuk circuit 2 ni kita pasang sequence valve sebelum B dan juga selepas A. So ada tak beza dia? Okay. So kalau tengok dekat sini, boleh tak kita faham tak macam mana dia punya pergerakan dia? Okay. So dia punya konsep utama adalah untuk membuat kita punya hydraulic system kita operate in a pressure sequence. Okay. Bukannya kalau kita sebelum ni kita buat sequence tu, kita melibatkan, mungkin kita ada guna satu, kita ada buat satu limit switch ataupun kan ada limit switch kat sini kan. Bila tekan di limit switch tu, B lah akan gerak. Tapi ini untuk sequence valve ni tak ada. Kita tak pakai itu, kita pakai, dia akan detect pressure dekat sini. Bila pressure ni dah cukup tinggi, barulah dia akan trigger yang B ni pula. Contohnya untuk circuit 1. Okay, so daripada pump ni, so ni dia punya supply unit masuk kepada port 3-way ni. Ni dalam keadaan normal. So bila kita actuate daripada kiri ke kanan, so dia akan bersambung. Okay, so ada flow sini. So dia akan terus pergi ke A, silinder A. So silinder A ni tak ada apa masalah, dia terus dan dia akan tolak piston ni ke kanan lah. So ni akan extend. Dia akan extend ke kanan. Dan yang lain pula dia akan pergi ke atas, sampai sini dia akan berhenti. So bila dia berhenti sini, maksudnya silinder B ni tak boleh bergerak lagi lah, sebab tak ada supply lagi. Ni masih kosong lagi. So bila dah bila kita on je, okay, pressure tu akan naik, akan meningkat kat line ni. So dia akan masuk ke pilot line ni. Dia nak pergi ke check valve tak boleh, sebab check valve ni hanya untuk daripada kanan ke kiri. Okay, sebab kita tengok dia punya anak panah, dia punya ball. Okay, ball tu tersangkut dekat sini kan. Dia cuma boleh daripada kanan ke kiri saja. Tak nak dia kena melalui valve ni. So dia akan, bila dia dah stop dekat sini, dia akan masuk ke pilot line. Masuk ke pilot line dan dia akan tolak spring ni. Okay, dia akan tolak spring ni. Ikutlah ke berapa kita set. Sampai satu takat tu, kalau kita set 10 bar, katalah kita set 10 bar, dia akan naik sampai sini. Bila sampai 10 bar, bola dia akan tolak. Bola bersambung. Bila bersambung, bola dia ada flow. Dah ada flow, bola dia boleh mengalir masuk ke B. Okay, so B pula akan start extend. Bila akan start extend, dia akan keluar lah. So dia macam biasa. Jadi selagi dia tak sampai 10 bar, selagi itulah B tu tak akan extend. Itu kita panggil dia sequence valve. Dia menggunakan konsep pressure. Bukannya kita trigger B tu guna konsep switch ke, okay, ataupun proximity ke. So benda tu bergantung pada pressure. So ini konsep dia sama juga macam clamping tadi. Okay, jenis clamping tadi, kita nak clamp kita punya workpiece. Katalah kita ada satu workpiece macam ni, so dia nak kena clamp dulu. So dia ada satu penahan sebelah kanan ni, dia kena tolak dulu workpiece kita ni, dia tahan, dia clamp. So kalau katalah silinder A ni, kalau kita ni tak pasang sequence valve ni, maksudnya sampai kat A ni, dia tak habis lagi clamp, silinder B ni pula akan turun. Okay, so mungkin dari segi ketepatan, mungkin kata kita nak tebuk lubang ke, kita nak buat apa, tak tepat lah. Kita tak habis clamp lagi, benda tu masih boleh bergerak lagi workpiece kita tu, tapi silinder B ni dah turun. Itu tak sesuai lah. Tak nak, kita nak pastikan kita punya workpiece tu dalam keadaan yang betul. Okay, dalam keadaan position yang betul, selamat. Kita kena tekan dia kuat-kuat. Okay, kalau kita manual, kita pakai tangan kan, kita tekan kuat-kuat, bola kita boleh drill kan, ataupun kita boleh bending ke, stamping kan. Tapi kalau kita nak guna hydraulic, kita kena guna macam ni lah konsep ni. Kita kena pastikan dia dalam keadaan betul-betul yang selamat. Okay. Selagi benda tu tak ditekan dengan kuat, selagi itulah B tu takkan buat kerja lah, takkan turun. So untuk circuit yang kedua, dia pasang satu lagi dekat keluar ni.
dekat silinder A keluar. Ya. So kalau tengok tadi, sama juga, katalah dia akan ada flow kat sini, dia akan pergi, okay. So dia akan tolak piston tu ke kanan, dia tekan extend. Minyak yang dalam ni dia boleh keluar, sebabkan ada check valve ni. So check valve ni dia boleh bagi arah daripada atas ke bawah. Daripada bawah tak boleh ke atas. Itu kena melalui kita punya sequence valve ni lah. So yang lain ni pula dia akan naik atas. So dia akan naik atas. So ni katalah dia dah habis buat kerja, dah hujung, fully extend. So yang pressure yang lain tu dia akan naik atas, pergi ke circuit 2, ke silinder B. Silinder B. So sini dia akan stuck. Dia stop sekejap sampai dah build up pressure dalam berapa bar kita set, dia dah tolak. Bila dia bersambung, barulah dia ada flow. Okay, dia ada flow, ini pula akan start extend, turun ke bawah. Turun ke bawah. Ni minyak ni boleh keluar mengalir lah ke tank. So sama juga macam circuit 1 tadi. Tapi beza dia, masa kita nak di track. Okay, masa kita nak di track, kejap saya padam. Okay, masa nak retract pula, katalah kita attitude daripada kanan ke kiri. Okay, dia dah bersilang lah. Pergi ke sini, pump pergi sini. Yang ni pula balik ke tank. So daripada pump ni pergi ke kanan, dia naik ke sini. Okay, dia masuk sini tak boleh. Dia stop. So dia pergi ke check valve. Check valve pun tak boleh. Okay, ni tak boleh, ni tak boleh. So dia pergi pula ke atas. Dia tengok kalau kita punya sistem tu katalah yang sini lebih pendek, yang sini lebih pendek, yang sini lagi panjang, okey, automatik kita tahulah minyak tu akan pergi tempat yang lebih pendek dulu. Okey, yang panjang tu lambat lagi sampai kan. Bila dia dah sampai ke tempat pendek ni dah penuh, dah pressure tu dah tinggi, dia tak boleh pergi mana, dia pergi ke tempat yang ke B ni. Okay, sama juga macam elektrik, dia akan cari rintangan yang rendah kan. Kalau rintangan tinggi dia tak pergi, dia pergi rintangan yang rendah. So dia pergi ke, barulah dia pergi ke B. Dia pergi ke B, sini dia akan tolak dulu ke atas. Okay, kalau circuit 1 tadi, kalau kita retractkan dia, automatik yang clamping ni akan tertarik, yang bending pula akan ke atas. Dia serentak. Tapi kalau yang circuit kedua ni, dia akan pergi ke B dulu, dia akan naikkan B ni dulu ke atas, sampailah ke atas ni. Okay, bila pressure kat sini dah cukup tinggi, barulah dia akan tolak nilai anak panah ni untuk selari, dan dia akan bagi ada flow kat sini. So bila ada flow, dia akan tolak piston tu ke belakang semula. Jadi dia punya sequence tu, mula-mula tadi A dulu. Okay, kalau masa extend A dulu, baru B. Okay, tapi ada selang masa lah, dalam selang pressure yang tertentu, baru dia akan B akan trigger. Tapi untuk masa retract, B akan tarik dulu ke atas. Okay, bila dah pressure tu dah sampai certain limit tu, barulah yang nilai silinder A ni akan retract pula. So dia tak serentak macam circuit 1 tadi. So dari segi safety, lebih baik dengan circuit 2 lah. Okay, dia dah kata dah ada clamping, dia dah buat kerja, dah drill semua. Tapi bila dah selesai, yang drilling tu, dia akan naik atas dulu. Kalau kita tak ada benda ni, masa dia naik atas, mungkin masa clamping tu dia dah lari. Okay, dia dah keluar, dia dah ke belakang. Jadi kita punya workpiece ni mungkin dah longgar lah, maksudnya dah tak betul-betul fix pada position dia. Yang silinder ni pula naik atas. Kan kalau macam CNC machine tu, perasan dia punya drilling bit tu sentiasa berpusing. Kalau kita tak cukup clamp, kita lepaskan je, tapi kita masa kita nak tarik atas, dia tengah pusing lagi. Jadi workpiece kita tu akan ikut sekali lah pusing. Jadi untuk dari segi safety, kita kena pastikan yang clamping tu mesti tetap keadaan tu. Sampailah yang silinder B ni dah selesai buat kerja, sampai dia pusing tu, dia naik atas pun dia tengah berpusing.
Okey, dia tarik atas. Dah selamat daripada workpiece tu, barulah silinder A ni akan tarik ke belakang. Okey, dia lepaskan workpiece tu. So itu dari segi safety lah. So benda ni kalau awak tengok banyak juga gunaannya dekat CNC tu. Sebab CNC kalau awak perasan dia guna pneumatic dan juga hydraulic. Kalau dia nak gerakkan dia punya silinder, nak gerakkan dia punya motor tu semua dia pakai pneumatic ataupun hydraulic. Okay. So itu jenis-jenis untuk application in pressure relief valve. Okay. Ada, ingat lagi ada counterbalance. Okay. Ada counterbalance valve. Ada yang jenis direct biasa tu, ada yang sequence valve, ada reducing valve dan ada juga unloading valve. So benda dia pakai konsep yang sama je. Dia pakai pressure relief valve. Kita nak mainkan dia punya pressure tu. Sama ada kita nak lepaskan dia dulu ataupun kita nak apa kita panggil dalam keadaan normally close dulu. Okay, macam ni normally close ataupun dalam normally open macam ni. Okay. So itu bergantung pada dia trigger benda tu bergantung pada nilai pressure lah. Pressure yang dekat spring kita ni. Kita kawal dia dekat spring ni. Semua ada spring. So lebih ketat kita ketatkan spring tu maksudnya lebih banyaklah pressure yang diperlukan sama ada nak putuskan ataupun nak sambung kita punya litar ni. Okay. So kalau macam pressure relief valve biasa selalunya kita nak putuskan. Kalau reducing valve ni kita nak sambung balik. Kita nak putuskan, yang ni kita nak sambung balik. Kita nak sambung ni maksudnya kita nak bagi dia, kita nak release tempat lain. Macam ni pula kita nak lepaskan supaya kita nak releasekan keadaan yang selepas tu. Ini tujuan kita nak kawal yang selepas valve. Yang ni kita nak kawal sebelum valve. Konsep dia lah. So ni application dia. Kemudian kita ada automatic cylinder reciprocating system. Okay. Ini kalau kita dah buat itu menggunakan elektro, kita dah pernah buat, dia bergerak, extend, lepas tu dia masuk balik, extend, masuk balik, and automatic cylinder reciprocating. Maksudnya berulang-ulang lah, ulangan. Okay, tapi yang ni kita tak pakai elektro ataupun kita tak pakai switch kat sini. Yang tu dia trigger menggunakan limit switch. Dia trigger je limit switch ni, dia akan masuk balik. Okay, sini ada satu limit switch, sini ada satu limit switch. So benda switch ni yang akan mainkan peranan. Dia trigger sebelah kanan, dia akan masuk. Dia trigger sebelah kiri, dia akan keluar. Tetapi kalau yang ni, kita menggunakan sequence valve. Okay, two sequence valve untuk kawal silinder ni. Supaya dia boleh berterusanlah automatic cylinder reciprocating system ni. So, circuit ni produce continuous reciprocating of a hydraulic cylinder. Okay, continuous lah. Maksudnya berterusan. Kemudian two sequence valve are used. Okay. So, kita tahu tadi sequence valve digunakan. Okay, each of which sets a stroke completion by the corresponding build-up of pressure. So, the trigger bergantung pada build-up pressure ni. Okay. Kemudian, each check valve and corresponding pilot line prevent shifting of the 4 ways control valve until the particular stroke of the cylinder has been completed. Then the check valve are also needed to allow pilot oil to leave either end of the DCV while pilot pressure is applied to the opposite end. Okay. So, kalau ikut dekat circuit ni, okay, ini adalah kita punya supply. Okay, supply ni selalu satu set lah. Okay, ini ada pressure relief valve untuk kita kawal keseluruhan sistem kita. Kemudian kita akan masuk ke kita punya DCV. Okay, ingat DCV ni nak control direction. Sama ada nak pergi line kiri ke, nak pergi line kanan ke, itu DCV. Kalau pressure ni, kerja dia kawal pressure je. Pressure tinggi ke, nak pressure rendah ke, itu PCV. Kalau flow control valve, FCV, dia kawal flow. Okay, sama ada nak bagi flow rate tu laju ke, nak bagi flow rate tu perlahan. Okay. So dekat DCV ni, ini dalam keadaan initial position dia terberhentilah. So bila kita actuate daripada kiri ke kanan, so dia akan bersambung.
Okay, dia akan bersambung. Katalah kita nak extend. So nak extend, kita attitude dia daripada kanan ke kiri dulu. Kanan ke kiri. So daripada P, sebab ni gambar ni selalu P kita sebelah kiri. Ni P dia sebelah kanan lah. So kita ikut P dia. So daripada P pergi ke sini. Okay. Dia akan masuk line ni. So dia akan pergi ke sini. So sini tak boleh. Okay. Dia akan masuk ke dalam kita punya silinder. So silinder ni dia akan tolak piston. So piston tak akan bergerak dan dia akan extend lah keluar ke kanan. So sampai ke hujung. Bila awak tengok sini sampai di hujung. Piston tu dah sampai hujung ni. Dia dah tak boleh pergi dah. So oil tu dah tak boleh pergi mana dah. Oil tu akan keluar. Yang tadi kata ni dia punya kedudukan dia lah. Bukan sampai hujung harus sini. Okay. Sekejap. Okay. So minyak ni tadi dia dah boleh keluar. Okay. Yang lebihan tadi dia masa dia extend tu dia akan keluar kat sini lah. Masa keluar sini tak boleh. So dia akan pergi ke belakang. Sini pun tak boleh, dia pergi ke bawah. So yang ni tadi dia akan terus ke T lah sebab dia silang kan. So dia ada flow. Bila ada flow maksudnya piston ni akan bergerak. Masuk dia boleh, keluar pun dia boleh. So dia akan bergerak. Bila dia dah sampai hujung ni, so dia dah start. Dia dah sampai end of stroke. Dia kata tadi end of stroke tadi sampai hujung. So minyak ni dah tak boleh dah. Sini pun tak boleh, sini pun dah tak boleh. Sebab sini memang check valve lah, tak bagi. So nak tak nak dia akan pergi ke line yang ni. Okay, dia masuk ke line yang ni tadi dia terputus. Dia akan masuk ke pilot line ni dan dia tak akan tolak anak panah ni. Maksudnya dia akan tolak spring kita ni lah. Okay, dia kompreskan sampailah dia bersambung. Bila dia sambung, so oil tu akan masuk ke kita punya Sequence valve. So dia akan pergi ke sini. Okay, dia akan pergi ke sini. So sama ada ke sini ataupun dia akan pergi ke bawah. So rintangan dia akan lebih tinggi dekat sini lah sebab sini dah ada pressure. Okay, dia nak tolak tak boleh. Nak tak nak dia akan turun ke bawah. Dia akan pergi ke pilot line ni. Okay, ni pilot line menggunakan pressure. Selalu kalau tak, ni lambang pilot line menggunakan hidrolik lah. Kalau tak ada ni kita guna solenoid kan. Solenoid gunakan elektrik. Yang ni gunakan hidrolik. So minyak ni akan attitude kita punya DCV ni daripada keadaan awal, daripada keadaan tadi ni tolak ke kanan. Mula-mula pergi ke tengah-tengah dan sampai ke hujung. So bila hujung dia akan terbalik lah direction tu. So daripada P dia akan masuk ke sebelah kanan ni dulu. Dia akan masuk ke sebelah kanan ni. Dia akan masuk pergi ke contoh-contoh tak nampak. Okay. So dia akan masuk sini, pergi ke sini. Sini tak boleh sebab terputus. Okay. So dia akan masuk ke dalam ke atas. So dia pergi ke hujung sini pun tak boleh sebab ni adalah check valve. Okay. Tengok anak panah dia. Dia akan naik ke silinder. So silinder ni pula dia akan masuk, dia akan tolak lah kita punya silinder ni ke kiri. So yang ni boleh keluar sebab dia punya haluan tu, pil haluan tu boleh balik. Okay, dia akan turun ke sini tak boleh sebab dia dah block. Dia akan turun sini, dia akan pergi sini dan sini dia akan pergi balik. Sebab anak panah sebelah kiri ni balik ke tank. So dia akan pusing ke kiri balik sampai habis, sampailah hujung. Bila sampai hujung, pressure sini dah naik. Sebab dia dah berhenti piston ni dah berhenti, dia dah naik. The pressure dah build up. Pressure tu dah build up, dia dah tak boleh pergi mana. So nak tak nak dia masuk ke pilot line ni. Dia masuk ke pilot line ni, dia akan tolak anak panah ni, spring kita ni dan dia akan bersambung. Okay, bila bersambung, sini dia tak boleh pergi sebab pressure tu lebih tinggi kat sini. Ni lebih rendah. Okay. So dia turun ke bawah, dia akan tolak kita punya DCV. So DCV kita ni akan berubah tempat lah. Daripada sini tadi, tadi kat sini kan, tempat dia 3 kotak, lepas tu dia tolak balik.
tolak balik, otak dia yang sebelah kanan tu pergi ke tengah-tengah balik. Bila dah tolak ke kanan balik, so dia akan pergi balik ke pusingan awal balik macam mula-mula tadi tu. Sampailah kita uh, kita stopkan dia. Okay, kita stopkan dia. Sebab itulah kita pakai for three way. Okay, sebab apa kita pakai for three way? Supaya kita nak berhentikan kita punya reciprocating tadi. Kalau kita tak ada for three way ni, kita ada dua position saja, dia akan berterusan lah. Kecuali kita tutup kita punya pump. Itu off pump kita ni. Kalau kita pakai for three way, kita boleh kawal, kita boleh tutup dia letak tengah-tengah. Tengah-tengah, dia macam gear neutral macam kita punya kereta, gear neutral. Kita letak dekat end. So benda tu still jalan. Dia berjalan. Tapi dia tak ganggu lah proses kita yang kat atas ni. Sebab dia akan pusing balik. Okay? Sama ada dia pergi yang tandem ke ataupun dia mati kat sini. Dia ada banyak jenis kan. So itu kita panggil dia automatic cylinder reciprocating system. Gunakan build up pressure ni. Okay, so dia bergantung pada pressure tadi. Kalau pressure ni tak cukup banyak, tak sampai dia punya limit dia tu, dia tak akan tolak lah anak panah ni. Bila tak tolak, dia tak akan trigger kita punya pilot line ni. Okay, so tujuan dia yang ni untuk pilot line. Pilot line yang betul-betul ni pilot line supaya dia boleh trigger lah untuk kita tukar direction. Bila tukar direction, dia akan tukar lah. Sama ada dia extend ataupun akan retract. So itu ada reciprocating. So bergantunglah kita nak pakai elektronik ke, kita nak pakai pressure ke, bergantung pada kita punya application. Okay. Ada setengah tempat tu application tu kita kena pakai macam ni supaya bila kita dah extend, katalah kita dah extend sampai ujung ni, macam nak clamping tu ni, bila dah clamping, lepas tu baru kita lepaskan. Kita dah clamping sampai dia kuat, baru kita lepaskan. Contohnya macam conveyor, kita nak penyekkan dia. Okay, daripada kotak ni, kita nak tekan dia sampai dia jadi kecil. Tekan. Dah habis tekan tu, barulah dia akan reciprocating, dia akan tarik balik ke belakang balik. So kita punya workpiece tu akan berjalan lah, sambung balik masuk ke workpiece yang kedua. Workpiece yang kedua kita sambung, kita tekan sampai cukup pressure dia tu baru dia lepaskan. So itu bergantung lah. Kalau kita pakai Swiss tak boleh lah. Kalau pakai Swiss, dia langgar je Swiss tu, dia akan lepas. Langgar Swiss tu lepas. Tapi yang ni contoh kita nak tekan kotak kita tu, kita kena guna pressure lah. Okay, itu adalah automatic cylinder reciprocating. So saya berhenti dulu kat sini. Nanti minggu depan kita akan sambung ke regenerative cylinder circuit sehingga sampai lagi synchronizing circuit. Synchronizing ni kita nak pastikan dia bergerak serentak lah. Okay, dengan load yang berbeza ke, load yang sama ke atau berbeza. So ada calculation sikit. Okay, so itu saja untuk hari ini. Nanti kita sambung lagi pada minggu depan. Okay. Ada pertanyaan berkenaan dengan jenis-jenis PRV ni, pressure control valve, pressure relief valve. Okay, harapnya faham lah. So macam mana kita nak trigger, katalah kita ada 2 silinder, macam mana kita nak trigger start satu tu menggunakan apa, konsep apa. So kita kena faham lah. Okay. So ini secara umum sebenarnya benda ni kalau ikutkan dia banyak lagi dia punya analisis. Berapa nilai pressure dia, berapa nilai flow rate dia, itu lebih detail lah. Tapi kita nak tahu konsep dulu. Dah faham konsep ni, nanti barulah kita boleh buat analisis. Okay. So rasanya untuk hari ni, untuk pagi ni. So kita jumpa lagi minggu depan. Okay. Untuk kita habiskan chapter yang ke-7. Yang tu yang last lah. Okay, tak ada soalan Tak ada. Okay, kalau tak ada, itu saja. Terima kasih semua
Ya teh. Okay.